Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zara dengar tak suara Ustaz? Ustaz takut tak clear? Zara dengar tak? Zara? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Azad dengar tak suara Ustaz? Dengar? Okey. Tadi. Orang makan belum? Belum. Tak makan lagi. Ya. Pergilah ambil makan apa-apa ke. Sementara tunggu kawan kita ni. Kau minum air je. Buat kopi lagi. Kopi apa hari ni? Yang biasa lah Ustaz. Okey. Tunggu kawan kita ni. Tadi kelas apa sebelum Ustaz? Ustaz Amirul. Ustaz Mirul. Ustaz Mirul ajar tajuk apa tadi? BM. Alah. Ajar. Macam mana nak baca sajak je. Oh ya. Dah boleh baca sajak belum? Tak tahu lagi. Tadi siapa yang test? Saya. Lepas tu Hatim. Lepas tu Ana Sofia. Itu Ustaz Amirul pilih ke ataupun awak yang volunteer? Tu. Saya volunteer. Yang lain? Yang lain. Ada yang volunteer, ada yang Ustaz pilih. Okey. Ni dah nak habis dah. Okey. Sebentar tengok kawan kita ni. Mana yang lain ni? Nuri. Okey. Hai. Ada yang lain ni. Dah pukul berapa dah ni? Minit ya, kita tunggu minit lagi kemudian kita akan mula hari ni kita akan belajar fiqh Kalau boleh Ustaz nak dan Abang Ustaz semua dah ada buku fiqh dan juga buku latihan. Kalau sempat kita akan buat latihan. Okey. Seminit lagi. Sarah ada tak tu? Sarah tak ada Rania ada tak tu Rania? Ada. Ada. Nurin ada Nurin? Nurin tak ada. Nurin ada tak tu? Ada. Niza ada tak Niza? Ada. Nurin ada tak tu? Ada. Ada. Nurin sihat? Dia tak semangat tu. Okey. Mulakan dulu lah. Tunggu kawan-kawan awak yang nampak lagi ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sebelum mulakan kelas kita istighfar dulu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Okey? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okay, we start our class by reciting doa surah Al-Fatihah and selawat. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rashid, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim. Iftah qulubana Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Maha mengetahui. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, semoga kami dapat menjadi khalifah-Mu yang terbaik di muka bumi. Amin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita baru ada 7 orang. Half of the class. Okey, tak apa. Anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi bagi kesempatan kepada kita untuk berada atas muka bumi ni. Masih lagi bagi nikmat kepada kita. Masih lagi boleh bernyawa. Masih lagi boleh makan. Dan masih lagi banyak benda. So anak-anak murid Ustaz, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga bila Allah Ta'ala bila kita bersyukur, Allah Ta'ala akan berkatkan kita punya rezeki. Dan Allah akan tambahkan lagi rezeki kita supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan yang baik. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz. Ustaz rasa Ustaz nampak muka Azad je ni. Ustaz pun rasa macam mana ni ya? Boleh tahu awak buka kamera? Okey, Ustaz nampak muka Azad, buka muka Nizara Alia je. Okay, Ustaz ada, Nurin ada, Ana Sofia okey lah. Nampak kipas tu, okey lah. Kipas lah. Okey. Now. Okey. Sebelum itu, Ustaz nak tanya. Ustaz, okey tak Ustaz? Dah mandi belum? Mandi dah okey. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanya. Ni Amna. Ada step baru Okey, ni Amna. Tadi Ustaz Amirul terang hadis apa ni Amna? Tadi Ustaz Amirul terang hadis apa? Saya. Ya, tadi Ustaz Amirul terang hadis apa tadi? Saya masuk lambat. Oh, masa lambat. Okey, tak apa. Ustaz dengar suara Niza nak menjawab tadi. Kalau Niza tak boleh, Ana Sofia. Okey, Niza. Tadi Ustaz Amirul terang hadis apa? Tadi macam pasal dosa yang paling besar lah. Macam Nabi Muhammad kata macam dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang pertama ialah syirik. Bagus. Lagi? Yang kedua lawan cakap mak ayah. Bagus. Yang ketiga? Yang ketiga Tak apa. Yang ketiga, Hana Sofia. Yang ketiga. Terima kasih Niza. Bagus. Dah banyak ingat tu. Okey Nuri. Baik Nuri. Terima kasih Nuri maklum kepada Ustaz. Yang ketiga apa? Hana Sofia, ketiga apa? Hana? Fitnah. False statement. Okey, fitnah. Okey, tak apa Amirul. Okey. Anak-anak murid Ustaz, bagus. Ustaz Amirul terangkan kepada awak dengan baik sekali dan awak pun boleh faham dengan baik. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita akan baca kepada sini. Okey. Dengar sini.
Okey, Ustaz bacakan dulu untuk ambil keberkatan hadis. Okey, an Abi Bakrah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok sini. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ustaz tak nak tengok yang bahasa Inggeris, Ustaz tengok bahasa Arab ni. Tengok sini. Ala unabbiukum. Nabi Muhammad tanya, ala, nak tak kamu tahu? Dalam banyak-banyak unabbiukum. Nak tak aku bagi tahu kepada kamu? Unabbiukum, an-naba. Unabbiukum. Nak tak aku bagi tahu kepada kamu? Bi akbaril kabair. Dalam banyak-banyak dosa besar, dosa apa yang paling besar sekali? Dalam banyak-banyak dosa besar ni kan, dosa apa yang paling besar sekali? Okey. Syirik. Betul. Qulna bala ya Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat pun kata, nak Rasulullah. Bala. Nak Rasulullah. Okey. Kemudian Rasulullah beritahu lagi. Qala isyraku billah. Ingat, yang pertama dosa syirik. Kita baru je belajar minggu lepas. Yang pertama dosa syirik kepada Allah. Okey, Ustaz tak perlu terangkan apa itu syirik, kita dah belajar. Yang kedua, wa uququl walidaini. Apa wa uququl walidaini? Wa uququl walidaini. Apa maksud wa uququl walidaini? Fitnah. Fitnah. Awal lagi fitnah, belum lagi. Wa uququl walidaini. Apa maksud dia? Maksudnya adalah Dan waktu dan kejap. Maksudnya kejap. Okey. Kejap. Maksudnya yang kedua, wa uquq derhaka kepada ibu bapa. Derhaka kepada ibu bapa. Okey, derhaka kepada ibu bapa. Okey. Okey, yang seterusnya, kederhaka pun Ustaz kita dah pernah terangkan lah. Derhaka ni macam mana, tak boleh bercakap oh. Nak cakap oh kat mak ayah apa pening, tak boleh cakap sebab berdosa. Mak kata, Amirul, pergi mandikan adik. Aduh, berdosa. Awak cakap macam tu pun dah berdosa lah. Itu kita dah belajar lama dah. Tinggal awak buat yang tak buat je. Okey, seterusnya. Wa kana muttaqian fajalasa faqala. Kemudian Nabi Muhammad duduk. Nabi Muhammad duduk, Nabi kata, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Apa maksud dia? Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Apa maksud dia? Anak-anak murid Ustaz dekat sini tadi Ustaz Amirul terangkan berkaitan dengan fitnah. Berkaitan dengan fitnah. Okey, Ustaz tambah lagi dekat sini. Allah Allah, silap. Ya Hatim. Ustaz tambahkan lagi dekat sini. Tak ada terang ni, kita tekan. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Ustaz, kalau kita kata, aduh, tapi slow-slow kira berdosa ke? Maksudnya apa? Tak boleh menyakiti mak ayah kita. Kalau mak awak cakap hati kan, tak apa. Tapi kalau awak tunjuk kat mak awak yang awak tak puas hati dengan dia, habis awak. Kan? Kalau mak awak nampak awak macam mengeluh kan, habislah awak. Tuhan tak bagi. Macam tu pun Tuhan tak bagi. Bayang lah. Tambah lagi melawan, gaduh dengan mak ayah. Lagi lah. Naik suara dengan mak ayah. Lagilah Tuhan marah. Okey, yang ketiga. Tadi awak cakap fitnah, betul? Betul. Nabi kata fitnah ataupun lying speech. Awak cakap benda yang tak betul. Awak cakap benda yang menipu. Okey, tapi Ustaz nak tambah lagi. False statement dekat sini selain daripada menipu, selain daripada memfitnah. Apa lagi yang kita boleh cakap kat sini Ustaz nak beritahu kat awak, iaitu apa? Iaitu saksi yang menipu. Okey, setakat yang Ustaz faham false witness maksudnya saksi yang menipu. Okey, apa maksud kita cakap benda yang kita nampak benda lain tapi kita cakap benda lain. Sebagai contoh fitnah tu betul. Awak tak nampak pun kata Saad ni curi barang awak. Tapi awak kata dekat Saad, cikgu saya nampak Saad mencuri, fitnah. Ataupun Ni Amnah tak suka dekat Rania. Ni Amnah tak suka dekat Rania. Saad pun tak suka dekat Rania. Katakan, Saad bagi tahu dekat cikgu. Mula Saad fitnah dulu. Saad kata, Tisha Hanani, tadi Rania ambil barang Tisha Hanani. Itu menipu dah dosa besar. Tambah pula Ni Amnah tak nampak. Tapi dia kata dia nampak. Betul cikgu, saya nampak dengan mata saya sendiri. 4 mata saya. 2 mata betul, tambah lagi 2 mata spek mata. Tambah lagi 2 mata. Saya nampak Rania yang ambil. Menipu. Menipu dan fitnah sampai okey. Okey Hatim, terima kasih. Okey, terima kasih maklum Ustaz. Okey. Dan Nabi Muhammad tambah lagi anak-anak murid Ustaz.
Nabi Muhammad kata apa? And I warn you against giving a lying speech, false statement. Maksudnya fitnah. Awak cakap benda yang menipu. Bahasa mudahnya menipu. Sebab tu anak-anak murid Ustaz, Ustaz bagi tahu apa? Atas apa keadaan sekalipun, jujur. Sebab Nabi Muhammad kata memfitnah ataupun awak memfitnah orang, awak menipu dalam keadaan yang awak tak suka dekat dia, itu adalah dalam banyak-banyak dosa besar, itu dosa yang paling besar sekali. Tengok sini, Nabi nak tekankan apa lagi? And he kept on saying that. Maksudnya Nabi ni dia cakap benda yang sama. Ulang. Nabi kata wa qaulu zur wa syahadatu zur. Cakap fitnah, saksi fitnah. Ulang sampai sahabat ingat, Nabi ni cakap banyak-banyak ni tak nak berhenti ke? Nabi nak cakap benda tu penting anak-anak berhenti. Dengar baik-baik. Nabi nak kata kita tak boleh menipu. Kita tak boleh memfitnah. Kita tak boleh mengaku kata kita nampak padahal kita tak nampak. Ingat? Katakan satu kelas tak suka dekat Hafiz. Satu kelas tak suka dekat Hafiz. Hafiz tak buat apa pun. Tapi awak kata, cikgu, tadi saya nampak Hafiz buat sekian. Awak termasuk dalam golongan ini. Bukan kata awak, Ustaz pun sama. Ustaz tak suka dekat Hatim. Hatim ni asyik dapat markah yang paling tinggi. Ustaz tak suka dekat dia. Tak suka. Kemudian Ustaz pun kata, Hatim, Ustaz nampak awak tadi Hatim. Awak meniru dalam kelas. Ustaz, saya tak buat pun Ustaz. Ustaz nampak, jangan tipu Ustaz. Ustaz termasuk dalam golongan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Okey, faham? Dah besar-besar lagi. Dia yang paling saja dalam macam ni lah. Dalam 6 Rashid, siapa yang paling gemuk? Semua gemuk. Dalam 6 Rashid, semua gemuk. Siapa yang paling gemuk sekali? Sa'ad. Katakan contoh. Sa'ad. Dalam kelas kita, semua orang kepala botak. Dalam banyak-banyak kepala botak, kepala siapa yang paling botak sekali? Azad. Katakan contoh. Paling botak. Yang paling botak. Botak ni macam mana? Botak ni sampai nampak tengkorak tu kan? Tu botak betul. Contoh. Dalam banyak-banyak kelas kita, siapa yang semua orang kurus? Siapa yang paling kurus? Niza yang paling kurus. Katakan. Itu adalah Nabi nak tunjuknya saksi yang menipu atau fitnah ni Nabi ulang banyak kali. Sampai satu tahap sahabat-sahabat ingat Nabi tak nak berhenti. Kalau kali ni itu maksudnya Nabi nak tekankan benda tu betul-betul dahsyat. Okey. Dah. Okey. Ustaz dia diberi masa 7 minit je nak terang hadis tu. Macam mana Ustaz nak terangkan hadis tu? Ustaz terangkan 7 minit je. Okey. Now, anak-anak Ustaz, hari ni minggu ni kita nak belajar apa? Minggu ni kita nak belajar apa? Fiqh. Fiqh dan Sirah. Fiqh dan sirah. Fiqh dan akhlak. Okey, anak-anak murid Ustaz, minggu ni kita akan belajar fiqh dulu. Fiqh mungkin 2 ke 3 kelas, tengok keadaan awak macam mana, awak boleh faham ke tidak. Kemudian kita akan teruskan. Okey, anak-anak murid Ustaz. Ustaz masih lagi ingat janji Ustaz kepada awak. Apa janji Ustaz kepada awak? Bagi rehat. Okey, rehat berapa minit? 5. Bagus. Lagi apa lagi? Pertama, yang kedua, janji apa lagi pada awak? Ustaz tunjuk video. Okey, tunjuk video. Yang ketiga? Quizzes. Homework tak ada dalam deal Homework tak ada dalam deal. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita akan teruskan. Okey, kejap lagi. Ingatkan Ustaz, awak habis kelas pukul 11.40. Pukul 11.20 kita akan rehat 5 minit. Ingatkan Ustaz, 11.20. Okey, rehat 5 minit. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Okey, fiqh dengan akhlak. Kita akan belajar fiqh dulu. Okey. Ustaz nak tanya anak-anak murid Ustaz. Tajuk terakhir kita belajar fiqh apa? Cerita Muamalat. Muamalat terbahagi kepada berapa? 2. Yang pertama, Muamalat yang halal. muamalat yang dibenarkan ataupun muamalat yang halal. Yang kedua, muamalat yang Tidak dibenarkan. tidak dibenarkan ataupun muamalat yang Dibatalkan. diharamkan. Apa? Kata cakap muamalat yang dibatalkan. Muamalat yang dibatalkan. Muamalat yang dibatalkan. Okey, dia ada muamalat bagi kepada 2.
Apa contoh muamalat yang dibenarkan ataupun dihalalkan yang kita dah belajar? Jual beli. Jual beli. Bagus, jual beli. Okay, stop. Ustaz nak tanya kepada Niza. Niza dapat perform hari ni. Niza, apa maksud jual beli? Aduh, Lepas dah belajar. Jual beli. macam dia jual. Kalau jual beli tu dia macam ada orang jual. Tak tahu apa kita panggil tu. Tak tahu. Ingat, Sudah. jual beli adalah akad tukar menukar barang yang berharga. Ingat itu je. Alat, Ada tukar Ustaz. menukar. Bukan akad. Tukar menukar. Dia kita nak tukar menukar. Kita nak tukar menukar barang yang berharga. Contoh, Ustaz nak beli phone tukar dengan duit. Okey. Seterusnya Ustaz nak tanya Sa'ad. Oh Sa'ad. Okey, yang pertama dia ada syarat-syarat dia. Apa pertama, apa syarat-syarat peniaga dan pembeli? Apa rukun dia? Sorry. Apa rukun? Okey, apa rukun jual beli Sa'ad? Apa Ustaz dari sini Ustaz? Tadi kata apa tadi? Tak dengar Ustaz. Okey, buka sesuatu, buka. Okey, siapa yang buka kamera, Ustaz benarkan dia jawab lambat-lambat sikit. Siapa yang tak buka kamera ni, Ustaz suruh dia buka on the spot terus. Sebab Ustaz tak tahu dia ada ke tidak. Okey. Tapi tak apa, Niza Ustaz faham sebab belakang tu ada mak, ada adik semua, tak apa Ustaz faham. Okey, Ustaz, rukun jual beli yang pertama mesti kena ada apa? Hello. Ustaz dengar. Jangan risau, Ustaz dengar. Terus. Hello. Ya, Ustaz dengar. Oh, saya dengar lah. Ya, awak dengar, awak cakap je, Ustaz dengar. Awak cakap je. Pertama, apa rukun jual beli? Dan tipu orang. Apa? Dan tipu orang. Apa? Tak dengar. Awak cakap slow. Cakap kuat sikit. Jangan tipu orang. Kan, bila nak menjual beli, apa yang kena ada? Adab. Sa'ad, apa maksud rukun? Nampak salah tak fokus lah. Sa'ad, apa maksud rukun? Apa Ustaz? Apa maksud rukun? Rukun. Rukun maksud dia apa? Benda yang kita perlu buat. Okey, boleh lah. Benda yang kena ada ataupun benda yang kita perlu buat. Okey, yang pertama apa? Benda apa dalam jual beli ni? Benda apa yang kena ada dulu? Barang. Apa? Barang, betul barang. Sebelum tu, kena ada apa? Kedai. Fikir. Tak ada kedai. Sekarang Ustaz tak ada kedai. Orang Ustaz nak jual pergi jalan je. Boleh tak? Boleh? Boleh. Pertama kena ada apa? Saat fikir. Pertama Meja. kena ada apa? Ada apa? Meja. Meja. Untuk jual. Tak ada. Ya Allah, Saat. Orang jual Shopee tak ada meja pun, Saat. Penjual. Mesti kena ada Penjual. penjual Saat. Fikir benda Penjual tu. Ustaz. Mesti kena ada penjual. Bila ada jual beli ni, sebab itu bila dalam fiqh ni dia bukan kena terima, awak kena fikir juga. Kalau nak jual beli kena ada apa lah? Mestilah kena ada penjual. Penjual. Okay, kemudian mesti kena ada apa? Penjual. Barang. Okey, tak apa barang. Kemudian Penjual barang. Penjual. Penjual. Okay, Betul awak lah. fikir, awak cuba fikir. Saya dah fikir kan. Okey, tak apa, cuba fikir. Cuba fikir. Pembeli Ustaz. Ya, mesti kena ada pembeli. Ada penjual. Kemudian bila dah ada barang, mestilah kena ada. Takkanlah penjual nak jual dekat penjual lagi satu. Okey. Okey, Zat. Bila dah ada penjual, ada pembeli, ada barang. Bila dah ada barang, mesti kena ada. Apa? Bila dah ada barang, mesti kena ada. Lagi sekali Ustaz, lagi sekali. Bila awak dah ada barang, mesti awak kena ada Saya Ustaz, Ni saya Duit. duit pula dah. Ya Ustaz, saya Ustaz. Saya Ziad, kena ada apa? Harga. Kena ada harga Sat. Awak nak beli barang tak ada harga, nak beli berapa ringgit? Kalau tak ada harga maksudnya mesti kena percuma. ada harga. Tak ada harga maksudnya Tak percuma. ada harga maksud bagus Ziad. Kalau tak ada harga namanya percuma. Ingat Sat, cuba fikir. Dia kena ada fikir. tu Okey, sedekah namanya. Sat, buka kamera, buka. Siapa yang Tadi tak mak buka- saya datang. Okey. Nombor 5. Okey, nombor 5. Saat last sekali apa?
Apa Ustaz? Tak, yang last kali apa? Okey, Ustaz tahu Nurin angkat tangan. Sabar Nurin, Ustaz tahu. Ustaz tahu kekuatan Nurin di fiqah, Ustaz tahu. Sabar. Said. Ya. Cepat. Yang kelima, kita dah ada jual, dah ada barang, dah ada harga, dah ada pembeli. Apa lagi yang kena ada dalam rukun jual beli? Mesti kena ada Jujur. jujur pula dah. Ya Allah. Belum. Kena ada apa? Ini tak masuk ekor bawah lagi. Astagfirullahalazim. Tak apa. Jangan risau. Tak apa, kita usahkan batu awak supaya awak faham. Yang ketiga, kena ada akad sangat. Ataupun kita panggil dia ijab dan Kabul. Kabul. apa maksud ijab dan qabul? Mana pensel Ustaz? Tak tulis. Nampak mana pensel? Ustaz kata bila Ustaz terang ni tulis. Tengok saja. Bukan je tengok movie. Akad mesti ada saya jual, saya beli. Okey dah. Ulang ni. Ustaz akan ulang sampai awak faham. Jangan risau, itu tugas Ustaz. Kemudian Ustaz nak tanya Nurin. Dia angkat tangan tadi. Nurin, apa syarat rukun, apa syarat penjual dan pembeli? Penjual dengan pembeli mestilah apa? Nurin? Jujur. Jujur. Okey, sikit lagi. Mesti kena. Apa syarat dia? Mesti kena. Syarat. Tadi tu. Kalau penjual dengan pembeli, kalau nak berniaga Al-Quran, mestilah orang Islam. Orang Islam. Mesti ada orang Islam. Orang Yang Islam. kedua, kalau nak jual beli mesti Tidak dipaksa. apa tu? Ustaz tengah tunjuk apa? Ayo. Akal. Mesti berakal. Kalau syarat ni mesti Yang ada ketiga, berakal. penjual dan pembeli mesti kena ada. Apa pula Ustaz ni? Aduh. Kamera lain jadi kamera lain. Penjual dan pembeli mesti kena ada. Kena ada apa? Tidak dipaksa. Anak-anak murid Ustaz, tak boleh paksa. Penjual dan pembeli tak boleh paksa, mesti kena redha. Tidak dipaksa. Tak Ya, ulang dia kali pilih ni. yang mana. Boleh pilih yang mana. Boleh tak paksa saya ambil yang mahal. Boleh tak saya ambil air? Boleh. Okey, apa syarat barang? Inilah syarat barang yang awak tulis tu. Apa syarat barang? Mesti kepunyaan pembeli. Tak boleh berniaga barang orang. Melainkan kemudian apa lagi? Barang mestilah Bersih. bersih. Bagus. Barang mestilah bersih dan suci. Ketiga mestilah sudah lupa. Tahu fikir logik dia. Apa lagi? Halal. Ni tanya dekat siapa ni, Cik? Barang yang Ustaz. halal. Dekat Lagi? semua orang Ni tanya kat semua orang Ya. Barang yang halal. Apa Ustaz dah tulis dia tak keluar ni? Barang yang halal. Okey, lagi. Barang tu apa lagi? Berfungsi. Ya, Tahan lama. barang tu awak kena tahu spesifik barang tu macam mana, nilai dia macam mana, apa semua tu kena tahu. Okey. Kemudian larangan dalam jual beli semua orang tahu. Larangan jual beli, tidak boleh jual makanan yang haram, tidak boleh jual barang yang tidak suci, tidak boleh menipu. Itu semua tahu. Dia cakap halal walaupun haram. Asal selalu kena tipu. Okey, tak boleh menipu lah apa. Penipu. Okey, dah anak-anak murid Ustaz habis. Okey. Hari ni kita akan sambung dengan ingat 11.10 lah. 10 minit je baru nak rehat. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ni kita akan sambung dengan muamalat yang dibenarkan dalam Islam. Tengok sini baik-baik anak-anak murid Ustaz. Dalam Islam ni ada banyak muamalat yang dihalalkan. Okey. Yang pertama tadi kita dah belajar al-jual al-beli. Al-jual al-beli. Okey, jual beli. Beli. Jual beli. Dah jual mesti dah beli. Kalau jual tak beli tak ada mana jual beli. Jual. Tapi tak ada orang beli. Tak jadi lah beli. Kesian. Anak-anak murid Ustaz. Ustaz tak share. Patutlah awak duk tengok je.
Okey. Now, hari ini kita akan teruskan lagi dengan muka surat 38. 38 Ini dah. adalah salah satu, kita akan mungkin sempat ajar, kita akan banyak lagi lah. Muamalat yang halal dalam Islam. Selain daripada jual beli, apa lagi muamalat Ustaz yakin tak ramai orang tahu term-term dia. Term-term dia tak ramai orang tahu, tapi Ustaz akan terangkan. Okey, siapa nak tolong baca Ustaz ni 2.2 ni? Siapa nak Saya tolong? Ustaz. Okey, Hatim, silakan Hatim. Assalamu. Assalam. Assalam. Okey, sabar. Assalamu. Okey, tulis. Itu Ini bahasa hari ni Islam. kita nak belajar mula-mula assalam, bukan assalamualaikum. Bukan. Assalamualaikum. Kita akan baca tempat 2.2.1. 2.1. Double point. Okey, silakan. Okey, pertama ada assalam. Assalam. Assalam ni apa Ustaz? Assalamualaikum. Kan. Okey, terus. Apa ni? Pengertian assalam. Silakan Hatim. Pengertian assalam. Assalam ialah jual beli sesuatu atau barang secara tempahan dengan menyebut sifat, bilangan, bentuk, masa, harga yang dipersetujui dan menyerahkan bayaran ketika akad. Ya. Akad. Dan menyerahkan apa tu? Barang. Dia silap tulis tu. Menyerahkan bayaran ketika akad. Okey, anak-anak muda Ustaz, dengar sini baik-baik. Apa maksud assalam? Assalam ni maksudnya awak tempah. Senang. Tak payah fikir banyak-banyak. Assalam ni maksudnya awak tempah. Katakan Ustaz nak tempah nasi kepada Mak Ziad. Mak Ziad masak sedap. Okay, Ustaz kata, oh akak, Ustaz call. Hello akak, ni Puan Muna Ya, Puan Muna. Okay, saya nak nasi tomato 30 bungkus. Tempah. Nampak? Jual beli secara tempahan. 30 bungkus. Okay, Ustaz nak tempah. Saya nak tempah spesifik. Saya nak 30 bungkus nasi tomato. Saya nak ambil dalam hari Khamis, boleh hari Khamis. Okey, boleh hari Khamis. Harga dia berapa harga dia? Oh, harga dia murah saja. Nasi tomato RM5 je. Okey, boleh? RM5. Boleh nanti 30 hari bulan tolong hantar Okey, boleh. Okey, so awak sebut secara RM190. Macam cakap sesuatu masa, lepas tu nanti dia akan siapkan, nanti ambil je. betul macam tempahan. Macam tempahan. Awak tempah. Macam bagi tinggal barang tu dekat kedai, nanti bagi tahu bila dah siap, bila boleh ambil Betul. terus. Siapa Saya boleh tunggu bagi situ. contoh kat Ustaz? Contoh yang terbaik muamalat assalam ni. Siapa boleh cuba fikir? Tempah baju. Bagus, tempah baju. Ustaz baru nak bagi tahu. Saya tahu sebab mak saya banyak buat. Oh, mak awak penjahit ke? Tak, masa saya ada pergi tempah baju lah banyak kali. Okey. Ada ambil. Menempah baju. Terima kasih Hatim. Menempah baju adalah salah satu contoh assalam. Assalam Cerita. awak tempah. Apa contoh dia? Sebut. Saya nak baju kurung. Okay, kita sebut baju kurung. Baju kurung berapa ringgit? Oh, baju kurung RM70. Okey? RM70. Bila boleh siap? Okey, bila boleh siap? Minggu depan. Okey. Nanti bayar nanti Okey, bayar nanti. Itu adalah Tak pun nak assalam. minta potong ke apa baju. Nak potong, nak buat altar stick ke, nak buat bunga ke, nak letak pasu ke kat atas bumbung. Contoh. Tempah kereta. Lagi? Okey, awak nak beli kereta. Okey, awak nak tempah apa saja kereta Saat minat Ferrari. Katakan Saat minat Ferrari. Yang jual Ferrari BMW dah, Hana Ustaz. Sofia. Tempah motor. Tempah motor, tempah kereta. Katakan. Ustaz. Hana Sofia jual kereta Ferrari. Saat pun halo Hana saya nak beli Ferrari. Saya suka boleh? BMW lah, Ustaz. BMW. Saya nak BMW boleh? Okey, Hana pun tanya, okey. Nak BMW 3 series ke, 5 series ke, 7 series? Oh, 8 series. saya tak layan lah yang 3 series, saya nak 7 series. Oh, 7 series. 8 Okey. series. Saya pun tanya, berapa harga? Murah je, RM30. Contoh lah. Oi, Saya nak 10.
10, RM30 10. Okey. Okey. Mainan tu tu Sir. Kalau nak dapat petang ni boleh dapat? Oh, boleh dapat. Nak ikat tepi ke ikat penuh? Ikat tepi. Oh, ikat tepi. Contoh. Tepi. Okey, nampak? Okey, Azad, apa lagi contoh assalam? Kita nak tempah apa lagi? Tempah seluar. Tempah seluar. Alhamdulillah. Tempah baju. Tu. Tempah seluar. Pakaian. Pakaian. Makanan. Pakaian. Tempah apa lagi? Tempah langsir. Langsir. Ya, apa lagi yang nak pupuk? Ni apa lagi nak pupuk ni? Kursi. Kalau kerusi. Kerusi. Tak jugalah tempah kerusi, Ustaz. Ustaz katakan Nurin. Tempah rumah tu. Nurin jual Rumah rumah. tu. Katakan Nurin jual rumah. Dia lah ejen hartanah. Tak Kita kena bawa rumah tu balik. Tanah rumah Bila banglo kita 3 ambil. tingkat. Rumah banglo 3 tingkat. Atas ada swimming pool. Tepi ada shopping complex. Depan ada masjid. Belakang tu ada padang bola. Tepi tu highway. Depan tu dah ada restoran 5 star tu. Highway. Senang Ustaz nak balik kampung. Oh, Nuri pun boleh Ustaz. Saya cari Ustaz. Cari. Dia jumpalah satu rumah 3 tingkat. Atas tu ada swimming pool. Ada theme park, water park pula kat atas tu. Okey. Berapa ringgit ni Nurin? Ustaz, saya bagi murah kat Ustaz. 300 tak boleh. Hebat. 300 juta Ustaz. 300 juta Ustaz. 300 Ustaz tak belilah. Okay, faham. Bagi dia kerja tu tak cukup untuk 1,000. Kalau nak dapat 1,000 kena kerja lagi susah. Macam mana nak dapat tepi sebelah shopping complex, depan masjid. Ui, sebelah tu highway lagi. Mana nak ada rumah macam tu? Tak ada. Kalau ada, awak beritahu kat Ustaz. Rumah Ustaz pun tepi tak ada apa. Nak kata masjid pun jauh. Dekat bumbung rumah dia dah ada swimming pool. Bukan swimming pool, water park dia kat atas rumah dia. Water park. Oh, itu rumah bawah tanah. Okey, ada tu, nama Sir. dia Ustaz. Ingat, apa assalam? Assalam adalah menempah. Kita menempah sesuatu barang, jual beli, sesuatu secara tempahan. Kita sebut satu-satunya, kita sebut sifat dia. Saya nak baju warna merah. Baju merah, collar warna pink, tangan ada bunga-bunga sikit. Allah. Kain tu kalau boleh ada warna hitam putih. Lepas tu pakai songkok tu dalam warna ungu songkok. Contoh. Ya Allah. Assalam. Ya Allah, ya Okay. Rahman. Ada soalan tak sampai situ? Assalam. Okay, yang Tak kedua ada. apa tadi? Tak Assalam. ada. Nurin faham tak Nurin? Faham. Faham. Hana Sofia faham tak? Hana ni ada video ni. Hana ada tak? Hana hilang. Kenapa Hana sangkut macam tu? Hana faham tak Hana? Ini yang tak adanya. Hana faham tak? Faham. Faham. Okey Amna. Assalam ni macam mana Amna? Amna, ambil. Saya tak beli. Amna, kalau assalam ni macam mana? Amna? Ya, Ustaz. Okey. Assalam ni macam mana? Saya baru lepas ambil air, Ustaz. Oh. Okey. Nik Zara Alia. Assalam ni macam mana? Buat ini mungkin untuk projek tu boleh ditonton. Mungkin salah juga kan? Analisis jadi salah. Assalam ni macam mana? Jual beli secara Ayo, Sir. Dia nak jual Kita beli punya macam jual beli Sesuatu secara barang ada satu yang cara lari tempahan artinya tempahan. jadi ya tujuannya. Okey, bila awak sebut, awak sebut. Tak payah awak sebut secara sifat, awak tak hargai semua. Okey, terima kasih Nik Zara Alia. Terima kasih. Okey. Okey, jual beli secara tempahan. Okey. Now, semua faham Kalau tak faham tanya Ustaz ni. Okey, ada soalan kat chat ni. Tak nampak. Oh, okey. Okey. Seterusnya, okey, ini senang je kacang goreng. Oh, dah pukul 11 berapa ni? 2 minit lagi. 11:18. Okey, dalam 2 minit lagi kemudian kita rehat. Ustaz Okey. pegang tadi Ustaz. Okey. Okey, nama dia Ustaz. Terus kepada tu siapa? Okey, kita terus tadi adalah assalam, tempahan. Ingat assalam tempahan. Assalamualaikum. Contoh kita tepat. Okey, yang seterusnya Ustaz Nurin tolong baca boleh Nurin? Okey, Nurin tolong baca Nurin.
Al-Qardu. Al-Qardu. Oh, Al-Qardu kata. Al-Qardu. Al-Qardu Ustaz. Al-Qardu tu apa tu? Okey, Al-Qardu. Okey, Al-Qardu tu apa? Okey, tolong baca boleh maksud dia. Al-Qardu ialah memberi hutang kepada orang lain tanpa sebarang pertambahan nilai. Lain tanpa sebarang pertambahan nilai. Anak-anak muda Ustaz, yang awak duk berhutang pinjam kat kawan awak tu, dalam Islam kita panggil dia Al-Qardu. Al-Qardu. Maksud apa maksud tanpa sebarang pertambahan nilai? Siapa boleh terangkan Ustaz? Apa maksud tanpa sebarang pertambahan nilai? Dia hutang. Okey, hutang. Okey, terus. Kejap. Okey, anak-anak muda Ustaz. Okey. Oh, dia macam hutang ni tapi dia tak tambah-tambah. Dia hutang. bayar. Okey, Saad ingatkan Ustaz pukul 9.20. Terima kasih, Saad. Okey, Saad. Tolong terangkan. Kalau Saad boleh terangkan, kita semua boleh rehatlah. Okey, Saad. Apa maksud tanpa sebarang pertambahan nilai? Macam kita hutang kepada orang. Okey. Kita berikan orang hutang tapi Cepat nak rehat ni, Saad. tak Saad, faham. waktu rehat ingat. Ustaz terang ni. Cepat. Cepat. Saya nak pergi rehat ni. Cepat. Jangan buka link. Ustaz nampak awak nak type something tu. Ustaz nampak awak nak type something tu. Putih tutup. Ustaz nampak awak minimize something tu. Minimize. Nampak putih. Kalau saya tutup chat. Tutup chat. Cepat. Pertambahan nilai ni macam mana? Ya. Tak tahu dah Ustaz. Cuba. Pertambahan nilai kita ada orang tapi macam kita dah bagi orang hutang. Kalau dia tak bayar sebulan, kita tambah duit. Macam Pandai. Macam tu. Hutang RM5, lambat bayar, tambah RM5 lagi. Dia hutang RM5, dia kena bayar RM10. Itu Riba. itu riba. Itu tak Nanti panggil dia Al-Qardu. macam setiap hari tak bagi tambah RM5. Ya, ingat Al-Qardu ni apa? Al-Qardu ni adalah awak bagi pinjam macam biasa. Yang awak bagi pinjam payah-payah pun. ya, contoh awak bagi pinjam. Ya, Ustaz bagi pinjam RM5. Okey, nanti bayar RM5 Itu Al-Qardu. Awak ingat Al-Qardu ni apa? Hutang. As-salam tempah Al-Qardu hutang. Al-Qardu hutang. Okey. Now macam alung ke Ustaz? Ya, macam alung. Alung ni Alung. tambah nilai. Alung dia ada pertambahan nilai. Tetapi dalam Islam Al-Qardu pinjam hutang tanpa tambah. Awak minta RM1,000, bayar balik RM1,000. Tak ada RM1,000 ke RM1,200 ke tak ada. RM1,000 jadi RM1,000. kalau dia lambat Kalau saja dia nak bagi. rendah kan. Rendahkan Dia bagus bagi lah. Sudah boleh sedekah pula. Ustaz, Ya. kalau macam dia terlambat nak bayar hutang tu, dia tambah RM100 tu. Tak boleh. Kalau ikutnya terlambat bayar tak bayar. Terlambat bayar pun tak boleh tambah. Tak, dia yang Melainkan tambah. atas Dia yang berikan RM100 tu. persepakatan. Okey? Dia Tak berikan. fair lah. Tak fair. Okey? Ustaz, macam Memang dia bagi tu untuk tambah duit je. Okey. Ustaz, Anak-anak, ya. yang tak, contohnya macam dia dah hutang RM1,000. Okey. Lepas tu dia bukan tambah, yang orang ambil RM1,000 dia lambat hantar. Tapi dia yang orang bagi dia hutang tu dia tak tambah, tapi dia bagi dia RM100 lebih. Maksudnya dengan syarat orang yang bagi hutang tu tak tambah. Orang yang bagi hutang tu tak suka-suka menambah, tak boleh. Okey, faham Okey, sekarang Ustaz. Okey, Ustaz janji dengan awak 5 minit Ustaz janji awak 5 minit. Okey, Ustaz tunjuk kepada awak, Ustaz tekan Ustaz bukan kira, Ustaz tekan betul sharp 5 minit. Okey, 5 minit Ustaz tekan. Nanti okey, awak boleh pergi rehat.
Sekarang. Ya, 5 Jangan minit Ustaz tengok bagi awak screen, pergi jangan rehat. tengok YouTube, jangan main game. Kalau tak nanti Tapi janji siapa-siapa yang ni kan Ustaz janji nak tunjuk video kan. Ustaz saya malas nak pergi tempat lain. Okey, Ustaz tunjuk video kepada awak. Ustaz saya nak pergi rehat. Okey, pergi. Ya. Minum Video air. sambil lihat. Double. Panas, pergi rehat. Okey, kita ada masa. Okey, siapa yang Ustaz saya nak duduk sini? Okey, Ustaz tunjuk awak video. Ustaz ada tunjuk video ni. Okey. Rehat Ustaz bagi semua orang. Okey. Okey, ini Ustaz ada terjumpa satu video ni. Ustaz rasa video ni Semua menarik orang lah. buka kamera itu. Perjanjian kena buka kamera. Okey, ni anak-anak murid Ustaz, ini adalah satu Kungfu Panda. ya, ini okey, kita rehat 5 minit kan. Okey, Ustaz tertariklah dengan video ni. Okey, Ustaz buka subtitle dia supaya awak nampak. Awak tengok, Ustaz suka dia punya ayat-ayat dia. Apa okey? Master Tigress, didn't mean to wake you. Just You don't belong here. yeah, of course. This is your room. I mean, you don't belong in the Jade Palace. You're a disgrace to Kung Fu, and if you have any respect for who we are and what we do, you will be gone by morning. Awak pernah tengok tak Kung Fu Panda ni? Pernah. Kung Fu Panda ni adalah antara ya, Kung Fu Panda ni adalah cerita yang Ustaz paling suka sebab ayat-ayat dia very motivational. Ya, awak tengok apa yang dia nak cerita ni. Dia rasa sedih kan, dia rasa sedih sebab kawan-kawan dia tak terima dia. Fan. Dia jadi makan je. I see you have found a sacred peach tree of heavenly wisdom. Dah lah ke panda tu gemuk. I'm so sorry. I Lojo. a regular peach tree. I understand. You eat when you are upset. Upset? I'm not upset. Why makes you think I'm upset? Ustaz suka yang first punya lah kan. Sebab waktu tu dia paling kena banyak sekali cakap Betul? macam-macam lah. More motivation. I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu, in the history of China, in the history of sucking. Probably. And the 5. Man, you should have seen them. They totally hate me. Totally. How's Shifu ever gonna turn me into the Dragon Warrior? I mean, I'm Dia nak pegang perut dia untuk bagi duit. no wings, no venom. Even Mantis has those thingies. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit. Don't quit. Noodles. Don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, saya nak tanya awak. Apa maksud Master Ubui ni? Jangan give up. Jangan fikir pasal apa yang kita dah buat. Fikir apa yang kita kena ataupun pilihan. Jangan nak cakap ada. Apa yang kita buat jangan risau sangat. Inilah. Don't quit. Noodles. Don't Saya tak faham duduk. You are too concerned with what will be. Macam dah There's a saying. 5 minit ni. Belum. Ada 50 saat lagi. Mystery. Tomorrow is a mystery. 2, 3, 4, 5. Okey dah. 50 saat. Ni 40 saat lagi. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz suka dia punya ni lah, dia punya kata-kata dia sebab dia kata Rania tu dia tak boleh give up. Awak banyak kalau awak pernah tengok cerita Kung Fu Panda, Dia macam ajar kita benda pasal hidup. betul, bukan Kung Fu Panda Kung Fu Panda yang About orang life. beli makanan tu. Ini Kung Fu Panda. Kan kalau dekat Kung Fu Panda tu kan dia tunjuk yang orang tak terima dia, orang benci dia sebab dia gemuk, besar.
Okay, dah habis masa 5 minit. So membuatkan dia rasa down. Dan sekali apa ayat dia kat situ? Dia kata kita terlalu fikirkan benda yang dah lepas dan benda yang akan datang. Benda dekat situ maksud dia bila benda yang lepas, katakan Nurin terjatuh. Katakan Nurin terjatuh. Nurin terjatuh kan dia rasa malu. Kemudian sampai ke depan dia rasa malu. Malu tinggal. Tapi dia risau sangat disebabkan dia jatuh membuatkan orang fikir dia bukan-bukan. Itu ayat dia. Yang lepas tu lepaslah. Yesterday is history. Yang lepas tu lepaslah. Ataupun Hatim. Sebab luka yang dulu sampai sekarang dia terluka. Betul. Katakan Hatim. Ustaz, saya risaulah nanti ni COVID ni. Bukan nanti saya nak kerja apa. Ustaz, saya nak makan apa. Dia risau sangat. Sampai dia pun jadi down. So dia kata tomorrow is mystery. Awak tak tahu pun. So kenapa awak nak risau sangat? So today is a gift. Semalam lah. Hari ini adalah hari gift, hadiah. That's what we call. That's why today maksudnya adalah present. Present tense. Sekarang ni adalah hadiah kepada kita. So kita yesterday is a history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. Today is a gift. That is why I call it present. Ustaz suka ada 2 cerita yang betul-betul bagi maksud yang mendalam kepada Ustaz. Pertama Kung Fu Panda. Yang kedua Avatar. Kalau tengok Ustaz Avatar lah. Avatar. Yang kartun tu ke yang betul-betul movie tu? Kartun kepala botak tu. Yang botak. Kalau botak ada arrow tu kan. Glass Yang Ustaz suka yang tu kartun tu Ustaz. saya tak tengok. Tapi yang movie tu saya tengok. Okey, dah habis waktu rehat kita Tengok 10 minit je lagi kelas kita. Dalman. Awak ni kalau bagi rehat ke sampai esok pun rehat je. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kejap 5 minit. Lepas ni kita 10 minit agaknya. Okay, tak adalah. Bagi saya mana boleh. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Ingatkan Ustaz kejap Ustaz nak bagi tahu apa yang tajuk yang masuk untuk hafal ni. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Seterusnya muamalat yang dihalalkan tadi adalah apa? Al-Quran. Al-Qurdu maksud dia apa? Hutang tanpa penambahan nilai. Okey, go tanpa sebarang penambahan nilai. Awak tak tambah nilai. Al-Qardu, hutang tanpa sebarang penambahan nilai. Okey, good. Okey, itu adalah Al-Qardu. Okey, seterusnya last but not least sebelum kita habis kelas kita pada hari ini. Asal kita habis kelas hari ini. Last kali adalah Ar-Rahnu. Okey, seorang tolong bagi baca Ustaz. Saya. Ya Ustaz. Okey, Azad angkat lah Azad lah. Okey, Azad. Okey. Ar-Rahnu ialah mencagarkan sesuatu harga sebagai jaminan hutang. Harta sebagai jaminan hutang mengikut masa yang ditetapkan. Sekiranya gagal membayar hutang tersebut, boleh dijual untuk menyempurnakan atau membayar hutangnya. Okay, sekiranya gagal membayar hutang tersebut, maka harta minta kawalan pergerakan diperketatkan. Apa benda tu? Tersebut boleh dijual untuk menyempurnakan atau membayar hutangnya. Okey, nak boleh Macam apa? Ustaz lah, gadaian. Ya, Gadai. Ustaz pernah terang belum benda tu? Ya, dah Ustaz pernah. pernah terang berkaitan dengan gadaian. Okey, itu adalah ar-rahnu, gadaian. Okey, Ustaz ulang. Apa maksud mencagarkan ni? Okey. Maksudnya macam ni, sangat dengar betul-betul. Ustaz tulis dekat buku awak. Dengar betul-betul ni Zara. Apa maksud ar-rahnu? Awak nak pinjam. Kalau macam al-qardu tadi tu, awak nak bagi hutang. Tapi ar-rahnu ni kita hutang tapi kita letak barang sebagai benda yang jaminan.
Sebagai jaminan. Contoh Ziyad nak pinjam barang dekat Nurin. Katakan ini Ziyad. Ini Ziyad. Ini Ziyad. Dia nak pinjam duit dekat Nurin. Ini Nurin. Ini Nurin. Kepala petak. Kepala petak. Ini Nurin. Ustaz tak ni. Ustaz punya mouse ni sangkut-sangkut. Okey. So Ziyad nak pinjam. Ustaz Ziyad nak pinjam barang kepada Nurin. Tengok sini. Ziyad nak pinjam barang dekat Nurin. Dia nak pinjam duit. Tapi dia letakkan barang. Contohnya phone. Katakan phone. Dia kata Nurin, saya tak ada duit. Saya nak pinjam 500 boleh. Kalau Nurin bagi pinjam sahaja, itu nama dia Al-Qardu. Bagi hutang. Tapi, kalaulah Nurin kata, ada tak barang untuk buat gadaian? Mana tahu kot nanti Ziyad lari tak nak bayar. Okey. Ziyad kata saya contoh saya ada streka. Ustaz, saya ada streka Ustaz contoh. Saya ada streka. Okey. Streka. Saya bagi streka kepada awak. Okey. Okey, saya bagi duit. Katakan bila awak nak bayar? Ziyad kata saya nak bayar dalam 2 bulan lagi. Okey, baik. 500 2 bulan kena bayar. Kalau tak bayar saya akan jual barang awak. Nampak? Barang tu Ziyad perlukan. Tapi disebabkan dia nak duit bagi kita betul-betul nak pulang balik ke hotel, nanti kita ambil duit. Ya. Katakanlah kalaulah Ziyad tak dapat nak bayar. Katakan Ziyad tak dapat nak bayar, Nurin boleh jual streka ni untuk ganti balik duit yang Ziyad pinjam. Itu ar-rahnu, gadaian. Dia pinjam tapi dia letak barang. Kalaulah dia tak mampu untuk bayar balik, Nurin boleh jual barang tu untuk dapat balik duit yang dipinjam tadi. Faham? Faham ke tidak ni? Ustaz terus. Faham tak? Faham. Okey, siapa tak faham? Okey. Ziyad tak faham. Okey, Ziyad tak faham. Okey. Ustaz punya mouse ni siapa lah. Okey, Ustaz punya Ustaz sensor awal. Sebab kalau tak bagi barang kan, Ziyad boleh je lari kan. Betul. Okey, sekarang ni pinjam ni ada 2 keadaan. Pertama dia jadi al-qardu. Yang kedua dia jadi ar-rahnu. Yang tadi yang Ziyad yang Azad baca tadi adalah ar-rahnu. Ar-rahnu. Apa maksud ar-rahnu? Senangnya gadaian. Okey, apa maksud gadaian? Okey, dengar betul-betul. Apa maksud gadaian? Gadaian ni pun still bagi pinjam. Cumanya dia bagi pinjam dengan barang. Ustaz dengar Ziyad betul-betul Dia bagi pinjam dengan barang. Okey, katakan Ustaz fikir macam tadi kan. Macam pajak pajak macam pajak gadai. Macam pajak gadai. Okey, katakan ini Ziyad sedih, Ziyad nak duit. Ziyad nak duit. Ziyad nak kerja tak dapat, tapi Ziyad nak duit sebab nak bekerja, nak buat modal apa semua. Ziyad nak duit. Kemudian Ziyad pergi minta tolong kepada Azad. Ni Azad. Ya Azad, ya Ziyad, apa yang saya boleh bantu? Katakan apa yang saya boleh bantu? Ziyad kata saya nak pinjam duit boleh tak? Okey, kalau dia nak pinjam biasa. Okey, kemudian Azad kata bolehlah, saya bagi pergi pinjam ke awak. Dia pun bagi pinjam. Itu namanya al-qardu sebab dia bagi hutang. Tapi kalau Ziyad ni dia kata saya nak duit, tak apalah awak ambil dulu telefon saya ni. Awak ambillah telefon saya ni sebagai gadaian. Okey, Azad ambil phone Ziyad, kemudian Azad bagi duit 500. Nah 500. Kemudian Azad tanya kepada Ziyad, Ziyad, bila awak nak bayar? Ziyad kata saya nak bayar bulan depan boleh? Okey, boleh. Saya akan bayar bulan depan. Tapi kalau awak tak boleh nak bayar, saya jual telefon awak. Ziyad pun kata baiklah. So boleh ke ambil telefon tu kalau tak nak jual? Boleh, tak ada masalah. Dia sebagai ganti nilai. Yang tak boleh hari tu yang kita bincang, dalam tempoh 2 bulan tu, kan Ziyad janji nak bayar dalam masa 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan tu, tiba-tiba Azad pergi jual. Itu haram. Sebab itu still barang gadaian. Dia tak cukup masa lagi. Sampai saja 2 bulan, Ziyad tak boleh bayar, Azad boleh pergi jual untuk dapatkan duit. Sebagai ganti kepada duit yang dia bagi. Okay, faham? Okey.
Faham Okey. Anak-anak murid Ustaz, masa pun dah habis. Sekejap. Ujian Ya. apa? Ya, Ujian ya. apa? Apa? Kan Ustaz kan ujian apa nak masuk apa untuk reminder kan? Okey. Okey, so empat-empat ni okey, ini adalah muamalat yang dihalalkan dalam Islam. Okey, esok kita akan sambung lagi dan kemudian kita akan buat latihan insya-Allah. Okey, kita ada jual beli, Ustaz dah terangkan. Assalam. Assalam tu apa? Awak ingat assalam kedai baju. Assalam tempah baju. Oh, macam mana assalam ni menempah. Al-qadu. Al-qadu kita bagi hutang. Ar-rahnu kita buat gadaian. Okey. Sampai situ saja. Okey, kalau awak ada soalan, awak tak ada soalan, kita akan okey, kita akan okey, anak-anak murid Ustaz, hari Khamis ni kita akan ada ujian sirah. Hari Jumaat kita akan ada ujian akhlak. Okey, sirah awak nak masuk sampai mana? Habis kelas lah. Sirah, Assalamualaikum. Sabar Niza, belum lagi. Okey, Niza, okey, anak-anak murid Ustaz, sirah Ustaz akan masuk sampai ke tajuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Okey, akhlak Ustaz akan masuk sampai minggu lepas kita belajar adab apa? Oh, kita akan masuk sampai mahabbah. Mahabbah. Ya, hari Khamis sirah, hari Jumaat akhlak. Papa. Okey. Ya, Ustaz tahu sirah awak power, jangan risau. Okey? Okay, I think that's all from me. Masa dah cukup. Tak sempat apa dah keluar dah. Okay, I think that's all from me. Apa-apa masalah. Okay, ingat. Esok Ustaz akan mulakan kelas dengan awak terang kepada Ustaz apa tajuk yang kita belajar. Okay? I think that's all from me. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.